Okey adik kakak tahu tak asal usul bangsa Arab ni? Bangsa Arab maksudnya bangsa negara Arab ni daripada mana? Ni. Menurut cerita daripada kau ni ada kitab buku Hamka ni. Ni. Dia lagu mana cerita dia? Hamka tulis lagu mana? Dia akan tulis gini bunyi dia. Di zaman kemajuan pengetahuan baru seperti sekarang ini, mempelajari asal-usul dan sumber bahasa menjadi jenjang yang terpenting di dalam menyelidiki dari mana asal-usul suatu bangsa. Jadi kepentingan, jadi kau ni jadi sumber lah. Kau ni perlu tahu lah suatu bangsa dan pertaliannya dengan bangsa yang lain. Setelah diselidiki orang bahasa Arab dengan penyelidikan secara ilmu pengetahuan baru, serta dipembandingkan dan dipersangkut pautkan dengan bahasa-bahasa Ibrani, Asyur, Babil dan Punisia, ternyatalah bahawa sekalian bangsa itu berdekatan dan pokok asalnya hanya satu sahaja, yang menambah bukti bahawasanya asal-usul bangsa itu satu adanya, ialah melihat kepada bentuk dan perawakan seperti rambut hitam, janggut tebal, warna kulit dan lain-lain. Jadi kena tengok daripada tengok seperti apa dak rambut hitam, janggut tebal, warna kulit dan lain-lain lah. Menurut dasar biologi dan antropologi, yakni ilmu asal usul keturunan dan ilmu menyelidiki bentuk tubuh manusia. Dari hasil segenap penyelidikan itu dapatlah ditetapkan bahawa bangsa Arab itu tergolong bangsa Sa'am, yakni Demetrius Kostov-Leben berkata bahawasanya beberapa zaman lamanya bangsa Arab itu telah ada juga ahli-ahli yang menyelidiki dan menggali pembendaraan bumi telah mendapat bukti bahawa bangsa-bangsa manusia hidup hampir kepada zaman besi adalah bentuk badan yang hampir bersamaan saja. Orang yang mempelajari asal-usul bahasa pendekatannya dengan bahasa yang lain menyangka bahawasanya lapangan luas yang terletak di antara dua buah sungai Furat dan Dajlah, yakni Tigris, demikian juga tanah Kaukasus dan sebelah utara tanah Arab, dahulunya didiami oleh satu bangsa sahaja. Bahasanya pun satu pula, iaitu bangsa Sa'am. Oleh sebab itu, maka bangsa Arab itu dihitung satu asal dengan bangsa Ibrani, Syrian, Asyur dan Kaldu. Cuma menjadi pertikaian di antara ahli-ahli itu tentang tempat diam bangsa Sa'am yang asal. Di dalam kitab Taurat tersebut bahawasanya tempat tinggal bangsa manusia yang mula-mula ialah di antara dua sungai besar. Dua sungai besar itu, dari sana dia terpecah-pecah ke mana-mana. Dari bangsa Sa'am itu terpecahlah menjadi bangsa Asyur dan bangsa Babil di negeri Iraq, dan menjadi bangsa Aram di negeri Syam, dan menjadi bangsa Punisia di pantai Suriah, menjadi bangsa Ibrani di negeri Palestin, dan menjadi bangsa Arab di dalam semenanjung tanah Arab, menjadi bangsa Ethiopia di negeri Habasyi, yakni Habasyah. Jurji Zaidan, ahli penyelidik yang masyhur itu berkata, Selek dan Robert Lebeter berkata bahawa asal-usul kediaman bangsa Sa'am itu di tanah Habasyi. Tetapi segolongan yang lain lagi dikepalai oleh Sprenger, Schrader, Robertson dan Winkler berkata bahawa asal-usul kediaman bangsa Siam itu ialah di semenanjung tanah Arab sendiri. Dari sanalah berkelak kemudian bangsa itu terpencar ke seluruh muka bumi. Agnezi Guidi berkata bahawasanya asal-usul bangsa Sa'am itu di sebelah utara Furat. Walau bagaimanapun perselisihan tentang asal-usul tempat kediaman bangsa Sa'am dahulu kala, namun mereka sepakat bahawa Sa'am itulah yang terpecah menjadi bermacam-macam bangsa. Dahulunya bahasanya hanya satu pula, tetapi lama-lama menjadi berubah kerana perubahan iklim dan menuruti undang-undang kemajuan hidup, sehingga lama-lama berjauhan bunyinya, berlainan hurufnya dan lain pula susunannya. Itu
asal-usul daripada bangsa Arab lah. Kalau kita boleh pelajari apa ni, boleh dapat tahu sedikit lah. Semoga bermanfaat lah. Assalamualaikum.